Hari ini saya salah seorang daripada pensyarah ataupun guru yang mengajar sains sukan di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, dan inilah kami, yaitu ini ialah Cikgu Datu Masrin, saya sendiri, Ketua Unit Cikgu Julian, dan siapa lagi ni, Cikgu Noren dan Cikgu Ahmad Fadila. Okey. Dan hari ini saya ingin perkenalkan serba sedikitlah tentang saya. Saya Rita Bahan, tapi dalam channel saya sebut gelarkan channel saya sebagai Teacher Rita. Saya berasal dari Kota Belud, Sabah, dan telah berkhidmat dengan pendidikan sejak tahun 1989, iaitu posting pertama saya di SMK Taun Gusi, Kota Belud. Mungkin ada yang dari Kota Belud sini kan. Tapi pada ketika itu saya mengajar geografi dan pendidikan jasmani. Kemudian ditempatkan penempatan kedua di SMK Narinang, Kota Belud, dan ke SMK Kelombong. Mungkin ramai pelajar di sini yang dari SMK Kelombong. Tapi kita berjumpa di Kolej Tingkatan 6, dan sehingga kini sejak 2014 sejak kolej ini dibuka, saya ditempatkan di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu sebagai guru sains sukan lah. Okey, hari ini mungkin kamu sudah sering dengar ataupun dalam video-video saya pun sudah ada yang berkaitan dengan kemahiran menjawab soalan sains sukan STPM, khususnya untuk semester 1 dan juga untuk semester 3, yang kamu boleh lihat atau tonton semula di dalam channel saya. Tapi hari ini secara live bersama dengan kamu, dan kamu boleh terus tanya di bahagian ruang komen. Kamu boleh tanya supaya kita boleh berinteraksi lah. Sebab masa ini hanya 1 jam 25 minit dan kita sudah makan macam 20 minit tadi. Saya harap saya boleh habiskan. Okey, untuk paparan yang pertama ini kita lihat di sini untuk semester 1 sains sukan dengan kod 966-1, Anda akan belajar 4 bab. 4 bab ya. Saya harap saya tiada eko. Adakah saya ada eko? Boleh. Okey kah? Okey ya? Alright. Kalau okey, sebab saya rasa macam saya ada 4 bab, iaitu sosiologi sukan, pengurusan sukan, kesenggangan dan rekreasi, serta pemakanan sukan. Kemudian seterusnya ialah dalam bab 1 sosiologi sukan, kita ada 5 subtopik, iaitu pengenalan sosiologi sukan, sukan dan sosialisasi, sukan dan integrasi kaum, dan sukan dan gender, serta sukan dan ekonomi. Dan saya percaya anda semua sudah habiskan topik ini, yang mana kita sudah mulakan sesi PDP kita beberapa bulan yang lepas. Bulan Julai yang lepas lah kan. Dalam bab 2 kita akan pelajari yang ini 2.1 sehingga 2.6, dan mungkin ada kelas yang sudah habiskan, dan mungkin juga ada yang baru separuh. Macam kalau kelas BK 28 tu kami baru habiskan sehingga sistem inventory. Okey, mungkin yang lain itu sudah habiskan ataupun sudah sampai ke sistem pertandingan. Seterusnya di bab yang ketiga dalam semester 1 ialah berkaitan dengan kesenggangan dan rekreasi. Ini ada 6 subtopik, nampaknya mudah dan memang agak cepatlah untuk habiskan bahagian ini, sebab di dalam bab 3 ini kita lebih kepada markanya adalah amali. Ada banyak berkaitan dengan amali, iaitu 30 markah ya untuk amali di sini, iaitu topik subtopik yang ke-6 perkemahan.
Dan bab yang keempat nanti yang mungkin kita akan selesaikan keempat-empat bab ini sehingga hujung tahun ini, yaitu pemakanan sukan. Pemakanan sukan ada 7 subtopik dan kalau dalam pengalaman saya lah kan, dalam pengalaman saya bahagian inilah yang pelajar akan menghadapi banyak masalah untuk mengekspresikan atau menulis jawapan di dalam skrip jawapan mereka. Mungkin ada beberapa sebab lah, bukan sahaja atas kelemahan dari segi penguasaan fakta dan konsep, mungkin juga konten dia, atau mungkin juga dari segi teknik, dan mungkin juga kerana tidak faham tentang kata tugas, ataupun dia faham kata tugas tetapi dia tidak ada idea bagaimana untuk menulis jawapan berdasarkan kata tugas tersebut. So, memang bab 4 ini akan menjadi banyak masalah kepada calon-calon STPM untuk semester 1. Okey, kalau ada komen, kamu boleh komen di dalam ruang komen ya. Ada persoalan ataupun tidak ada persoalan, kamu boleh tulis di dalam ruang komen sebab saya boleh lihat juga kamu punya komen-komen di dalam ruang komen sana. Seterusnya, okey, ini yang kita selalu hadapi, pelajar-pelajar selalu hadapi. Sebab mungkin dia akan terpengaruh dengan satu cara menjawab atau teknik menjawab daripada subjek lain, contohnya daripada bahasa Melayu. Terutama sekali kalau dalam kumpulan ini pakejnya terdiri daripada bahasa Melayu, sains sukan dan pakej lain yang mana memerlukan Anda perlu jawapan dengan subjek dan predikatnya yang lengkap kan. Tetapi di dalam sains sukan kita tidak perlu begitu detail sebab tidak ada pemarkahan atau penolakan markah sekiranya jalan ayat grammar Anda salah. Yang penting info ataupun kehendak soalan itu sampai dan difahami oleh pemeriksa. Okey, yang pertama, kita perlu memahami apa kesilapan kita. Ramai pelajar yang dia akan mengulang kembali kesilapan. Contoh kalau dalam kata tugas, contohnya huraikan. Tapi ramai calon, ini pengalaman saya lah kan, ramai calon yang dia akan menjawab sama seperti dia menjawab dalam menyatakan, senaraikan ataupun berikan begitu. Jadi kan dia tidak menepati kehendak soalan itu, kata tugas itu menyebabkan dia akan kehilangan markah. Itu masalah memahami. Jadi kita sebagai calon, anda-anda semua yang ada di luar sana, saya tengok ada berapa orang di luar sana ya? Ada 89 orang sahaja yang berada dalam talian sekarang, maknanya ramai lagi yang tidak berada dalam talian. Tetapi saya ada tadi siapa yang sebut tuan, kami 6 orang tengok dan menggunakan satu device. Jadi mungkin sampai di sana kan ada siapa tadi tu, Joanne kan tu? Dia bilang kami 6 orang tengok guna satu device. Jadi kamu tolong panggil lagi rakan-rakan anda yang lain ya. Memahami kesilapan. Yang kedua, mempelajari teknik menjawab. Ini penting sebab sekiranya kita ikut suka kita sajalah menjawab, begitu lebih kurang kan? Ikut suka kita. Kita tahu apa jawaban untuk soalan itu, tetapi kita tidak mengikut seperti apa yang dikehendaki oleh soalan, maknanya teknik menjawab kita itu akan lari, maka di situ juga kita akan kehilangan markah. Dan ingat, satu markah itu sangat-sangat bermakna. Sebab sekiranya kalau min piawai yang disediakan oleh MPM, contohlah 70 markah dapat A. Tapi kerana kesilapan kamu, teknik untuk menjawab kamu menyebabkan kamu hilang satu markah, kamu dapat 69. Sepatutnya satu markah kamu sudah dapat E. Tapi kerana kesilapan ini, teknik menjawab ini, kamu hilang satu markah, akhirnya kamu hanya dapat E-. So itu perlu dikuasai oleh
calon-calon. Dan yang ketiga, setelah Anda paham apa kesilapan Anda dan sudah pelajari apa teknik, yang ketiga ialah aplikasikan teknik menjawab itu dalam soalan. Macam mana kita mau aplikasikan itu? Ialah kita kena latih to be, latih bagaimana cara menjawab sehingga kita terbiasa dengan cara menjawab yang betul atau teknik yang betul. Okey, dalam sains sukan STPM ini kita punya struktur soalan terdiri daripada dua bahagian A dan B, yaitu kedua-dua bahagian ini akan memberikan Anda atau memperuntukkan 30 markah untuk setiap bahagian. Tetapi di bahagian A, Anda wajib jawab semua soalan. Jawab semua soalan bermakna ada 4 soalan, kena jawab termasuklah anak-anaknya. Saya masih ingat lagi Omo Atuke, hari itu dia tanya macam mana cara jawab semua dengan anak-anak cucunya. Okey, dan bahagian B, soalan esei, Anda diberikan 3 soalan, tetapi sebenarnya Anda hanya wajib menjawab 2 soalan. Jawab 2 soalan sahaja. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat arahan yang terbaru di dalam soalan kertas STPM, saya buka arahan terbaru dia, ini sejak beberapa tahun yang lepas, Anda boleh menjawab semua soalan. Ini dia tulis di dalam kertas soalan ni. Tetapi hanya 2 jawapan pertama. 2 jawapan pertama yang akan diperiksa. Tulis jawapan pada helaian yang disediakan. Mulakan setiap jawapan pada halaman baharu helaian jawapan. So ingat ya, kalaulah Anda berminat ataupun mungkin Anda ada lebihan masa untuk menjawab ketiga-tiga soalan esei, boleh. Tetapi susunlah dengan bijak kamu punya kertas jawapan itu. Soalan yang tetaplah kalau kamu jawab nombor 5, soalan nombor 5, skrip jawapan nombor 5 itu berada di atas. Kemudian kalau Anda menjawab soalan 6 dan 7, tetapi Anda rasa jawapan Anda pada soalan nombor 7 itu lebih baik, kamu letakkan di bawah 5. Dan yang paling belakang itu, contohnya soalan nombor 6 tadi, kamu rasa tidak berapa bagus jawaban kamu di situ, biarlah dia berada di belakang. Sebab pemeriksa dia tidak akan selak bahagian yang terakhir, dia akan selak 2 soalan yang terawal sahaja mengikut susunan nombor. Tapi ingat, ada juga calon yang tersilap begini. Dia rasa jawapan nombor 7 dia adalah yang terbaik. Kemudian soalan nombor 5 dia adalah yang kedua terbaik. Tetapi masih lagi Anda susun jawapan mengikut urutan nombor soalan untuk 2 skrip terbaik Anda. Ingat untuk 2 skrip terbaik Anda. Okey. Seterusnya ialah kita lihat soalan struktur. Soalan struktur kita ada 4 soalan. Soalan struktur 1, 2, 3 dan 4, dan kerana kita ada 4 bab, pastilah bila Anda buka soalan ini, kamu buka soalan ini, sekejap mungkin kamu tidak nampak sebab saya terlindung oleh itu Saya terlindung oleh itu logo itik. Saya letak saya di sini ya, supaya kamu nampak saya. Okey. Alright. Sekarang kita ada 4. Sekarang ini ialah contoh soalan STPM yang sebenar. Soalan STPM yang sebenar iaitu terdiri daripada 4 soalan struktur. Ingat 4 soalan struktur itu semuanya wajib dijawab. Soalan, ini bentuknya, saya tunjukkan kamu ini bentuknya. Okey, bila kamu select saja soalan nombor 1 itu daripada bab 1, sosiologi sukan, dia tidak akan lari. Dia tetap
daripada soalan bab 1. Soalan nombor 2 daripada bab 2, soalan nombor 3 daripada bab 3, soalan nombor 4 dari bab 4. Dan agihan markah untuk setiap soalan ini akan berbeza-beza setiap tahun. Kadang-kala soalan 1 itu dia akan bagi 7 markah. Dan tahun berikutnya mungkin dia bagi 8 markah. Jadi hanya di antara 7 atau 8. 7 atau 8. Tidak akan ada 6 markah untuk soalan 1 dan tiba-tiba 10 markah untuk soalan 2. Tidak ada ya. Dia akan tetap 7878 atau 8877 atau 7788 dan seterusnya. Memang agihan markanya seperti itu. Dia akan seimbang. Dan dia akan ada anak-anak. A, B ataupun A, B, C ataupun A, B, C, D. Okey. Dan untuk soalan esei juga kita ada 3 soalan. Setiap soalan bernilai 15 markah. Dan dia juga ada anak-anak kecil lah. Ada anak-anak kecilnya seperti ini. Dan soalan ini sebenarnya Anda boleh ceraikan daripada soalan struktur ini. Nanti bila kamu duduk exam nanti, kamu boleh koyakkan yang ini. Ada garis putus-putus di sini, kamu boleh koyakkan. Dan ini kamu boleh bawa keluar dewan. Tetapi soalan struktur, kamu kena ikat bersama dengan skrip jawaban esei. So pilihlah mana-mana jawapan soalan daripada 5, 6 dan 7. Untuk esei, kalau dalam analisis kita biasanya soalan nombor 5 itu memang daripada bab 5. Kadang-kadang ada mungkin 2 kali dia keluar soalan nombor 5 itu dari bab 5 apa pula? Bab 1 atau bab 2. Bab 1, bab 2. Dan soalan 7 tu biasanya ya, sebab saya bukan peramal yang baik, adalah soalan berkaitan dengan pemakanan sukan. Dan untuk kesenggangan dan rekreasi ini, untuk soalan esei, ada tidak banyak kali keluar dalam soalan esei, adapun hanya 2 atau 3 kali. Analisis itu nanti kalau ada masa saya akan tunjukkan. Okey, bagaimana Anda menjawab soalan? 3 tips ini paling penting. Yang pertama, kata tugas, kehendak soalan dan panduan markah. Setiap kali Anda buat latihan, ada latihan yang diberikan oleh guru Anda, sama ada dalam e-TOPS kah, e-PLOPS kah, atau modul apa-apa modul yang digunakan oleh guru Anda, sentiasa melatih diri Anda untuk melihat kepada kata tugas. Belajar untuk melihat apa kata tugas. Jadi nanti dalam slide yang seterusnya ini, saya akan jelaskan kepada Anda, kalau kata tugasnya macam ini, kata tugas ini macam mana cara menjawab. And then yang kedua, kehendak soalan. Maksudnya, bila kita mendapat soalan itu, kita kena baca sampai habis soalan itu. Kenapa selalu berlaku kesilapan calon atau pelajar ialah dia hanya membaca separuh jalan pada kehendak soalan. Dia tidak baca sampai hujung, menyebabkan dia sangat yakin, menyebabkan dia jawab. Sekalinya tengok sampai hujung, kehendak soalan itu berbeza daripada fahaman yang dia baca separuh jalan. And then seterusnya ialah berkaitan dengan panduan markah. Panduan markah ni ialah apa yang diberikan di hujung soalan. So, kamu kena lihat kata tugas, baca kehendak soalan dan lihat pada panduan markah. Okey, yang ini yang saya dapatilah sepanjang pengalaman saya melihat dan ialah menandak skrip jawapan calon. Kebanyakan calon, nombor 1, kelemahan paling utama. Sebab tu saya letak nombor 1. Mereka menulis jawapan tapi tidak ada huraian. Terutama sekali bila kata tugas itu jelaskan, huraikan, bincangkan. Semester 1 tidak banyak bincangkan.
tapi huraikan ada. So jelaskan, terangkan, huraikan, tapi dia tidak tulis dengan huraian dia. Sebab bila jelas, terang, kamu perihalkan, kamu mesti memberikan huraian secara terperinci ya. Kelemahan yang kedua ialah dia menghuraikan, dia huraikan juga, atau dia jelaskan juga, atau dia terangkan juga, tetapi tidak ikut panduan marka. Dia tidak lihat pada panduan marka yang di hujung. Sebab kadangkala dia bagi marka yang sama, tetapi kehendak atau keperluan dia berbeza. Ada yang terangkan empat marka, ada yang terangkan 2 tetapi 4 marka. Jadi kena tahu bila hurai, jelas dan terangkan ikut panduan marka. Kelemahan calon yang ketiga ialah mengulang isi jawapan. Dia ulang isi jawapan. Contohnya, apakah kepentingan inventory? Kepentingan inventory, satu, dapat mengesan keluar masuk peralatan di dalam stor sukan. Kamu tuliskan. Bila penjelasan, itu juga yang kamu guna. Supaya barang itu dapat dikesan bila masuk, bila keluar. Sama kan itu? Jadi Anda akan kehilangan 1 marka untuk penerangan di situ. Itu kelemahan calon juga. And then calon juga kadangkala penerangannya itu panjang lebar, tetapi di hujung baru jumpa dia punya isi. Jadi ini selalu yang akan buat Anda kehilangan banyak marka juga lah. Maksudnya kalau dalam sains sukan saya menggalakkan, bukan tidak boleh Anda menjawab dalam bentuk esei, tetapi pastikan Anda menulis maksud atau fakta itu dan penjelasannya pada awal-awal. Jangan bawa pemeriksa pusing. Di hujung baru jumpa dia punya isi. Itu kelemahan juga tuh, kelemahan calon. Dan yang kelima, inilah saya letak di nomor 5 karena bukan mungkin, sebab dia ada 2 kemungkinan. Mungkin dia paham juga, tetapi dia tidak dapat menghuraikan sebab dia punya konten ataupun dia punya pengetahuan atau fakta yang dia dapat, dia tidak dapat recall kembali. Saya tengok LV Rowens kata di sana macam time SPM, kan? Macam time SPM, macam mana masa time SPM tu LV? Cara menjawabnya macam SPM, caranya yang teknik yang sama maksudnya ya. Itu kah? Oke. And then seterusnya ialah kita lihat kata tugas yang digunakan di dalam semester 1. Ada banyak kata tugas, tetapi yang ini adalah analisis yang saya ambil yang pernah digunakan dalam semester 1 sahaja ya. Yang pernah digunakan dalam semester 1 termasuk yang terbaru tahun 2021 bulan Februari yang lepas. Okey, yang paling popular dalam semester 1 ialah kata tugas ini. Nyatakan, apakah, berikan, namakan. Senang, mudah, tetapi biasanya kata tugas ini di tahap aras pengetahuan, tetapi dia boleh juga diguna di aras aras yang tinggi, aplikasi. Sebab bila dia bagi satu situasi, kemudian dia tanya kamu kena berfikir dulu bagaimana aplikasi itu di dalam situasi latihan ataupun dalam situasi sukan. Jadi kalau kamu jumpa kata tugas seperti ini, terus tulis dia punya jawapan ringkas dan padat. Contoh macam saya tanya, contohlah teacher kita tanya kamu, siapa nama kamu? Sebenarnya kan saya ni asal saya dari Kota Blud dan ibu bapa saya namakan saya Koro Sensei.
Contoh kan, saya Koro Sensei. Tengok dia panjang lagi dia kasih introduce nama dia di depan. Tidak perlu. Kita terus bagi jawaban, siapakah nama Anda? Saya Koro Sensei. Tulis saja. Dia tanya nama kan? Koro Sensei. Ataupun terdapat 16 pasukan yang bertanding yang perlu dihabiskan dalam masa 1 hari. Apakah sistem pertandingan yang sesuai digunakan? Jadi jangan lagi panjang lebar. Kamu terus masuk sistem kala mati sekali. Terus tidak perlu ayat. Sistem pertandingan yang sesuai digunakan untuk 16 pasukan yang bertanding dan perlu diselesaikan dalam 1 hari ialah sistem kala mati sekali. Tidak perlu. Kamu terus direct to the point, sistem kala mati sekali. Dia mesti bagi maklumat yang spesifik. Ini yang paling banyak dalam soalan Anda. Jadi kamu mesti memelatih diri kamu untuk menjawab bahagian yang ini ya. Dan yang kedua terpopular atau favorite para penggubal soalan di MPM ialah jelaskan atau terangkan. Daripada 147 item ada 26 soalan yang menggunakan kata tugas jelaskan atau terangkan. Okey, macam mana Anda jawab kalau kata tugasnya jelaskan atau terangkan? Kamu mesti memberikan sebab ataupun kamu mesti memberikan sedikit penjelasan atau kamu mesti memberikan sedikit penerangan kenapa berlaku begitu. Okey, contoh. Kita bagi satu contoh situasi. Terdapat saya cari dulu jelaskan kata tugas. Jelaskan, dia katakan di sini, masyarakat kini menyadari kepentingan aktiviti kesenggangan dan rekreasi bagi mengimbangi kehidupan pada abad 21. Okey, dia tanya begini, jelaskan 2 faedah menjalankan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Atau kalau dia tidak guna jelaskan, terangkan. Terangkan 2 faedah. Jadi bila dia minta terangkan, kamu kena bagi dia punya penerangan. Kenapa aktiviti kesenggangan dan rekreasi ini boleh memantapkan kesihatan mental. Jadi mesti ada kenapa. Kenapa? Itulah yang memberikan Anda markah, iaitu memberi sebab. Sama juga dengan perihalkan. Tapi apa beza jelaskan, terangkan dengan perihal? Kalau perihal ini kita boleh bagikan kepada jawapan Anda bentuk-bentuk jawapan yang relevan ataupun yang logik. Dan dia mesti merujuk kepada kehendak soalan itu. Contohnya lah, contoh kan, saya bagi satu lagi contoh yang menggunakan perihalkan. Adakah di dalam tahun 2021 ini perkataan perihalkan? Perihalkan 2 penyelenggaraan yang perlu dilakukan untuk menyelenggara peralatan sukan yang terdapat di sekolah Anda. Perihalkan 2 penyelenggaraan. Jadi bila dia perihalkan, kamu kena merujuk kepada tajuk utama penyelenggaraan. Oh, penyelenggaraan ada 2, berkala dengan tidak berkala. Jadi barulah kamu menjelaskan atau memberikan penerangan tentang berkala, kemudian tentang penyelenggaraan tidak berkala. Perihalkan, itu maksud apa bezanya perihal dengan menjelas atau menerangkan. Okey, senaraikan tidak banyak, cadangkan pun tidak banyak, takrifkan pun tidak banyak. Kalau senarai itu kamu hanya list down saja dalam bentuk senarai. Cadangkan ini kamu berikan cadangan mengikut idea sendiri yang logik, tetapi diterima oleh pemeriksa. Bukan diterima oleh pemeriksa, sudah dibincangkan. Memang kalau jawab bahagian ini logik jawabannya begini, dia akan diterima. Kadangkala
saya galakkan kamu sentiasa mencari di laman web MPM laporan peperiksaan setiap semester. Sebab di dalam laporan itu kamu akan dapati ada komen-komen pemeriksa tentang kelemahan calon dan bagaimana sepatutnya Anda menjawab bahagian itu. Jadi kamu klik ke web MPM, cari itu laporan peperiksaan dan kamu baca, yang kamu ambil yang Sains Sukan punya, di sana ada komen dan kelemahan calon semua dinyatakan di situ dan itu yang kita akan elakkan. Oke, kalau takrif itu dia memberikan maksud atau definisi atau memberikan konsep dan perlu mengikut seperti yang ada di dalam definisi sebenarlah kalau takrifkan. Contohlah sosiologi sukan. Takrifkan sosiologi sukan. Ramai calon dia akan takrifkan sosiologi sahaja. Tetapi kehendak soalan itu ialah sosiologi sukan. Jadi sepatutnya di hujung itu mesti ada perkataan yang berkaitan dengan sukan. Baru kamu punya definisi atau takrifan menjadi mendapat markah yang lengkap. Oke, kalau ada soalan kamu tanya ya. Saya harap yang ada di dalam talian itu kamu boleh komen, tanya mana-mana yang kamu tidak paham. Oke, huraikan ini, kamu kena memberikan penjelasan dan pastikan kamu tengok panduan markah. Macam panduan markah dia minta 8, bermakna kalau huraikan itu, contohlah, dia bagi contoh huraikan 3. Kemudian dia bagi 15 markah. Huraikan 3 faktor yang menggalakkan atau dapat meningkatkan integrasi kaum. Tapi dia bagi 15 markah. Bermakna huraian Anda untuk setiap satu fakta kamu perlu ada 3 huraian. Dapatkan 3 atau 4. Sebab dia minta 3 dan 15 markah penuh. Jadi kalau 3 maknanya 1 markah untuk fakta, 4 markah untuk huraian Anda. So, 1 fakta itu perlu Anda dapat 5 markah. Itu ialah untuk huraian. Tidak boleh atau pemeriksa tidak akan bagi Anda ekstra markah kepada huraikan 3. Contohnya, huraikan 3 kan? Dan 15 markah. Tetapi yang fakta pertama tu kamu tulis fakta pertama, kemudian kamu hanya bagi 2 huraian. Tapi fakta yang kedua kamu bagi 7 huraian. Tetapi dan 7 itu betul, tetapi Anda hanya akan dapat maksima 5 markah. Setiap bahagian fakta dan penjelasan itu Anda akan dapat 5 markah. Okey ya. So, bincangkan, ini baru 2 kali keluar sepanjang STPM semester 1. Mengapakah? Sediakan 1 kali, bina jadual pun 1 kali, bagaimanakah? Ada 3 kali, ini biasanya di dalam soalan aras tinggi, dan hitung, ini first time keluar tahun lepas. Memberikan jawapan berangka dengan menunjukkan jalan kira. Ataupun kalau dia tidak gunakan hitung, mungkin dia gunakan kata tugas kirakan. Okey, ada soalan? Saya harap semua jelas setakat ini. Ini intipati yang sangat penting untuk ceramah hari ini ialah ini, analisis kata tugas. Anda boleh tahu apa kata tugas dan bagaimana Anda menggunakan setiap kata tugas ini. Seperti yang saya tekankan tadi, bahagian yang pertama ini adalah semua kata tugas yang kita perlu kuasai dan perlu cekap. Jadi nanti di dalam kelas kita akan banyak latihan yang berbentuk seperti ini dan sekali-sekala kita guna pula lagi kata tugas yang lain seperti yang inilah. Macam hitung ini first time nih keluar tahun lepas. Jadi kita tambah 1 lagi analisis untuk kata tugas semester 1. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan.
contoh soalan ini tahun lepas ya. Ini kita mau interaktif, jadi saya mau kamu yang berada di dalam talian sana, kamu akan menjawab, tetapi saya akan klik dulu ini. Kamu boleh masuk ke dalam class point di dalam Google kamu classpoint.io, and then kamu masukkan kode 72393 supaya kita boleh nampak apa jawapan Anda untuk soalan ini. Oke. So, saya akan klik ini ya. Kamu klik ini classpoint.app dan gunakan kode 72393. Jadi kamu punya jawaban akan keluar di sini nih nanti, akan terpapar di sini. So saya kecilkan ini supaya Anda boleh nampak soalan itu. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, kamu masuk kah? Classpoint.apps dalam Google kamu, ataupun saya boleh klik Classpoint. .app. Classpoint.app, kodenya ialah apa kod tadi itu 72393. Tidak nampak kod. Oke, saya besarkan lagi sekali. 723 kod 72393. Kod 72393. Oke, boleh mencoba ya. Siapa yang sudah menjawab soalan, jawaban Anda akan keluar di sini tuh, akan muncul di sini. Dia akan muncul sini jawaban Anda. So, silakan menjawab. Soalannya ialah tahun lepas punya, ini ialah soalan tahun lepas. Kita tengok apa jawaban Anda. Kenapa tidak muncul lagi jawaban kamu nih? Try, kamu coba. Ya, mencoba. Kodenya 72393. Kamu type di dalam Google, classpoint.com. .com pula. .apps. Classpoint.apps dan gunakan kod 72393. Ataupun kamu boleh juga tulis jawaban kamu di dalam ruang komen. Kalau yang ada yang tidak dapat masuk, kamu tulis dalam ruang komen. Apa jawaban kamu untuk ini? Contoh, Halim, Mutusami, dan Ahin belajar di sekolah yang sama, tetapi dalam kelas yang berbeza. Selepas mereka menyertai pasukan bola sepak, bukan bola spik, bola sepak sekolah, mereka menjadi sahabat baik. Mereka menjadi sahabat baik. Tidak dapat masuk. Classpoint.apps dan kodenya ialah 72393. Tidak dapat masuk, ada yang? Oh, tidak dapat masuk. Patutlah tidak ada soalan keluar, jawaban kamu keluar di sini. Saya mencoba masuk, bolehkah? Classpoint, tidak dapat Classpoint join class. Kamu kena tulis nama, kod dia 72393. Saya boleh pula. Nah, classpoint.apps.
Tidak dapat, ah? Oh, ramai yang tidak dapat. Tapi saya dapat pula. Macam mana ya? Tidak apa. Kamu tulis jawaban kamu di dalam ruang komen. Tulis dalam ruang komen. Boleh? Hali, Mutusami, dan Ahin belajar di sekolah yang sama tetapi dalam kelas yang berbeza. Selepas mereka menyertai pasukan bola sepak sekolah, mereka menjadi sahabat baik. Oke, soalan pertama, nyatakan 4 kepentingan penyertaan dalam sukan kepada integrasi kaum. Jadi dalam ruang komen kamu tulis apa kata tugas, kamu tulis kata tugas apa, kemudian kehendak soalan apa, kemudian panduan marka apa. Tulis dalam ruang komen, kemudian tulis jawaban kamu apa kepentingan penyertaan dalam sukan kepada integrasi kaum. Kita lihat apa kamu punya komen. Boleh? Nampaknya ramai yang tidak dapat masuk kelas poin ini, tidak muncul jawaban dia di sini, tapi tidak apa. Kamu boleh komen di dalam ruang komen. Saya boleh tengok komen kamu di dalam ruang komen sana. Tiada? Oke, apa kata tugasnya di sini? Nyatakan, kan? Nyatakan. Kemudian 4 kepentingan penyertaan kepada dalam sukan kepada integrasi kaum. So ini ialah kehendak soalan. 4 kepentingan penyertaan dalam sukan kepada integrasi kaum. Okey, Omo Oteke kata kepentingannya yang pertama membentuk perpaduan antara kaum lah itu sebenarnya, kan? Itu sepatutnya kaum lah, kan? Ini jawaban Omo katanya membentuk perpaduan kaum. Okey. 1 markah untuk Anda. Betul. Sebab kepentingan penyertaan dalam sukan kepada integrasi kaum ialah untuk menyatupadukan individu ataupun membentuk perpaduan. Okey, yang lain? Ada lagi jawapan lain? Dia minta 4 ini, maknanya kamu kena bagi 4 penyataan. Nyatakan 4, so dia dalam bentuk 4 penyataan. Ada lagi jawapan lain? Saya nampak ada jawapan Nona di sini. Kita coba besarkan. Tu jawapan Nona, perpaduan kaum. Okey, betul lah. Perpaduan kaum. Salah satu jawapannya ialah perpaduan kaum. Betul. Nona sudah menjawab. Dia berjaya masuk. Okey. Ada lagi jawapan lain? Sama dengan jawapan Otoke, sama. Jadi kamu baru dapat 1 markah nih. Baru 1 markah. Jadi kita perlu lagi 3 markah. 3 poin. Ataupun 3 penyataan. Ada lagi? Silakan, Linca. Okey, Dayang Nuraisha. Ada di sini ya jawapan Dayang Nuraisha. Mengelakkan masalah perkauman. Betul? Yang ini kita akan mengurangkan isu ataupun masalah perkauman ataupun dominasi kaum. So, saya tandakan heart ini maknanya betul lah, kan? Ada lagi kah yang menjawab? Dalam ruang komen pun boleh. Baru 2. Maknanya baru dapat 2 markah. 4 kepentingan penyertaan dalam sukan kepada integrasi kaum. Baru dapat 2 markah. Dia minta 4 tu. Kalau kita ikut sukan, mau ikut sukan, apa kita boleh dapat untuk perpaduan kaum? Kalau kita lihat gambar dalam slide ini,
Kita lihat gambar dalam slide ini, kita ada 3 bangsa yang berbeza. Oke, saya nampak jawaban Celestina. Saya nampak jawaban Celestina. Menyatu padukan belia negara, mewujudkan lebih persefahaman antara agama, budaya dan cara hidup, dan juga dapat 2 markah lah. Jadi Celestina untuk jawaban E dia dapat 2 markah. Untuk B 4 kepentingan, 3 kesan dominasi sesuatu kaum dalam sukan, nyatakan. Jadi kita hanya nyatakan. Paling senanglah soalan ini kan. Jadi kamu hanya tulis penyisihan atlet-atlet yang berbakat. Betul. Ini dapat 1 markah. Penyisihan atlet-atlet yang berbakat. Sokongan penonton berkurang. Betul. Dapat 1 markah juga. Kemajuan sukan terhalang. Betul. Jadi saya tanda hat. Betul lah. Perbezaan warna kulit dan warisan budaya tidak dipandang rendah. Ini siapa? Anon ini ya. Ini jawaban untuk soalan mana? Kamu kena tulis jawaban untuk soalan mana. Kita lihat Clarissa menjawab. Clarissa menjawab. Clarissa menjawab di dalam kelas poin mengeratkan hubungan antara kaum di dalam negara. Oke, yang ini perpaduan lah kan? Mengurangkan berlakunya diskriminasi antara kaum. Oke, ini ialah jawaban yang sama seperti Dayang Naresha tadi. Memupuk semangat kesukanan. Memupuk semangat kesukanan. Kalau kita melibatkan siapa nih? Clarissa. Oke, jawaban Clarissa yang ketiga, memupuk semangat kesukanan. Dia tidak relevan dengan kehendak soalan. Kenapa? Jadi kamu akan hilang markah di sana sebab kehendak soalan ialah dia minta penyertaan dalam sukan, kepentingannya terhadap integrasi kaum. Jadi memupuk semangat kesukanan itu macam dia tidak relevan kepada integrasi kaum. Dia salah satu kepentingan tapi tidak relevan kepada kepentingan kaum, integrasi kaum. Jadi kamu akan hilang markah di situ. Jelas ya? Hilang markah di sini. So kamu hanya akan dapat 2 markah. Kita lihat Zikri 2E, mengukuhkan perpaduan. Betul, pergaduhan antara kaum dapat dielakkan. Oke, Zikri, pergaduhan antara kaum dapat dielakkan ini kita boleh, oke, kita betulkan ini. Kamu dapat markah di sini, tapi ayat yang lebih cantik ialah menjalin persahabatan antara kaum semasa bersukan. Kita ambil yang positif. Sebab macam kalau pergaduhan itu dia lebih pada negatif kan. Kita ambil yang positif, menjalin persahabatan antara kaum semasa bersukan. Oke, Zikri, melahirkan pasukan yang berkualiti, kepentingan terhadap integrasi kaum. Oke, yang ini tidak relevan sebab kita mesti jawapan Anda relevan kepada integrasi kaum. Memang betul lah melahirkan pasukan yang berkualiti itu ialah kesan yang secara umum, tetapi untuk integrasi dia tidak begitu relevan. Jadi Anda akan kehilangan markah di situ. Dapat menunjukkan bakat dalam sukan yang disertai. Yang ini pun tidak relevan. Sebab apa? Kepentingan soalan itu minta kepentingan penyertaan dalam sukan
kepada integrasi kaum. Maknanya setiap jawaban Anda mesti merujuk kepada pembentukan, perpaduan atau integrasi kaum. Saya harap itu jelas ya. Yang ini tadi jawaban Zikri itu. Oke, yang ini Clarissa tadi. Kita lihat lagi jawaban lain. Zikri sudah tadi. Oke, Wawan kata mewujudkan hubungan yang harmoni. Oke, ini dapat 1 marka. Wawan dapat 1 marka ya. Sebab apa? Hubungan yang harmoni itu relevan kepada integrasi kaum. Oke, jelas? Dapat marka di sini. Sekarang kamu dapat nampak jawaban mana yang relevan dengan tidak relevan, mana yang kamu dapat marka dan tidak dapat marka. Karena apa kesilapan calon? Kesilapan kamu ialah kamu tidak menghabiskan membaca kehendak soalan itu. Kepentingan penyertaan dalam sukan, terus kamu stop. Tapi sebenarnya di hujung soalan itu dia minta apa? Dia minta yang berkaitan dengan integrasi kaum. Siapa pula manusia handsome ini? Manusia handsome kata, soalan B, 3 kesan dominasi sesuatu kaum dalam sukan. Katanya penyisihan atlet-atlet terbaik. Oke, dapat 1 marka di sini. And then kemajuan sukan terhalang juga dapat 1 marka. Oke, Dila kata bekerja sama dan melupakan segala perbezaan antara kaum. Ini jawaban untuk di mana, Dila? Soalan E kah? Kalau untuk soalan E, Anda akan dapat 1 marka di sini. Oke, perpaduan kaum, betul, Nona, betul lah. Mengelakkan masalah perkauman, ini Dayang Nuraisya tadi. Ini Celestina kita sudah bincang tadi. Oke, kita selesai. So kita boleh stop sudah yang ini kan? Oke, kita sudah habis yang itu. Maknanya ramai pelajar Faradila, saya sudah submit Cikgu tapi tidak keluar di situ. Kenapa ya tidak keluar? Ya, saya tidak nampak ada nama Faradila tadi, tahu? Oke, kita tidak apa, mencoba yang kedua ini. Ada lagi yang kedua. Kamu coba yang ini pula. Saya klik, kamu masih boleh masuk. Jawab pula soalan ini. Kita tengok di mana kelemahan Anda. Sambil-sambil Anda masuk, kita baca. Terdapat kecenderungan sesuatu jenis sukan didominasi oleh kaum tertentu di Malaysia. Oleh yang demikian, berbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk mengelakkan polarisasi kaum bagi mencapai matlamat sosialisasi dalam sukan. Kena baca stimulus ya. Bila kamu baca stimulus, kamu akan diberikan hint apa yang perlu Anda berikan jawaban nanti. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan polarisasi dalam konteks sosiologi sukan? Jadi soalan ini mesti faham betul-betul kata tugasnya apakah. Kehendak soalannya polarisasi. Ada banyak polarisasi, tetapi dalam konteks sosiologi sukan. Dalam konteks sosiologi sukan. Dila menjawab soalan yang mana, Dila? 3 faktor yang mungkin menyebab sesuatu sukan didominasi oleh kaum tertentu. Jelaskan 4 pendekatan yang boleh mengurangkan dominasi kaum. Kita tengok jawaban kamu. Sekarang ini Dila 1 orang. Tapi Dila, saya tidak tahu ini ialah jawaban kamu untuk yang mana? Adakah Faradila jawaban kamu yang sebelum ini tadi? Kan? Oke. Masih belum ada yang menjawab soalan ini. Apa yang dimaksud dengan polarisasi kaum? Polarisasi kaum. Dalam konteks sukana, sosiologi sukan. Silakan menjawab.
Sampai jam berapa nih ya, Cikgu Julian? Mana Cikgu Julian? Kita tamatkan sampai jam berapa nih? Mana Cikgu Julian tuh ya? Cikgu Datuk atau Cikgu Ahmad Fadila mungkin boleh bagi tahu sampai jam berapa kita boleh hentikan ini. Setakat ini kita bincang. Halo, dengar, Rita? Dengar. Bagi saya sekarang ini dalam 80% daripada objektif kita punya kemahiran menjawab sains sukan itu saya rasa sudah tercapai. So sekarang dia orang tengah berlatih untuk menjawab. Ya, betul. Ya, saya ingat 80% sudah tercapai. Jadi saya rasa kita mungkin dekat-dekat mau habis lah. Jadi tapi terpulang kepada Cikgu Rita lah macam mana. It's okay. Saya oke. Oke, kita lihat jawaban yang terakhir. Kita bincang yang terakhir lah kan. Sebab saya rasa dia orang ni sudah didedahkan dengan teknik menjawab. Cuma sekarang ini kita lihat macam mana mereka akan tersilap menjawab jika tidak membaca soalan itu dengan sepenuhnya. Kan Cikgu Datuk? Ini ialah contoh jawapan Dayang Nuraisha untuk soalan pertama tadi, maksud polarisasi dalam konteks sukan. Polarisasi kaum adalah sikap perkauman yang menjadi masalah utama perpaduan antara kaum. Okey, kenapa Nuraisha dia tidak akan dapat markah di sini? Kerana dia tidak kaitkan dengan konteks sosiologi. Sosiologi sukan tidak ada polarisasi yang maksud di sini dia merujuk kepada umum. Tapi dalam soalan itu dia minta dalam konteks sosiologi sukan. Jadi dia tidak dapat markah nih di sini. Cikgu Datuk siapa-siapa yang ada di studio, dia tidak dapat markah di sini. Sebab apa? Dia tidak masukkan dalam konteks sosiologi sukan. Okey. Yang ini tadi sudah. Alright. Jadi rasanya itu kelemahan. Itu yang pertama slide Teacher Rita yang mula-mula tadi saya sudah sebut. Kesilapan. Ada kesilapan apabila ada pelajar yang tidak membaca habis sampai akhir kehendak soalan. Macam tadi dia faham apa itu polarisasi, tetapi sepatutnya dia perlu kaitkan di dalam konteks sukan. Jadi maksudnya ialah dia mendominasi sesuatu kaum atau etnik, mendominasi sesuatu aktiviti sukan, barulah dia akan dapat markah. Dia mesti kaitkan dengan sukan. Jadi kamu nampakkan, boleh kesankan kesilapan kamu menjawab di situ. Okey, yang ini ialah contoh soalan juga. 3 kejayaan sesuatu pasukan sukan bergantung kepada pengurus pasukan yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, iaitu kemahiran lisan dan bukan lisan. Jadi soalannya, nyatakan 3 situasi dalam sukan yang menyebabkan mesej tidak dapat disampaikan dengan baik dalam komunikasi lisan. Jadi bukan lisan tidak termasuk langsung. Dia mesti spesifik kepada komunikasi lisan. Okey? Maknanya apa situasi? Kalau kita lihat di sini situasi, dia minta situasi, 3 situasi. Maksudnya kita kena bagi situasi. Situasi yang agak bising. Contoh kan situasi yang bising. Jadi mungkin mesej itu tidak dapat disampaikan dengan baik. Kena tulis begitu. Ataupun situasi dia macam mana? Situasi di mana atlet dengan jurulatih berada dalam jarak yang jauh. Jadi kalau guna lisan, memang mesej itu
tidak dapat disampaikan dengan baik. Jadi kamu kena jelaskan dalam bentuk situasi. Oke, apa 2 kelebihan komunikasi bukan lisan? Sekarang dia tanya pula bukan lisan kan? Perihalkan 4, maknanya kamu ada 1 tambah 1. Sebab apa? Kenapa 1 tambah 1 skemanya? Sini dia minta 2, maknanya mesti ada 1 fakta, kemudian penjelasan kepada fakta kamu. Oke. So, saya rasa kita tamatkan di sini. Saya harap apa yang disampaikan hari ini sudah sampai kepada pelajar dan peringatan mesra daripada saya dan bagi pihak semua guru-guru sains sukan. Yang paling penting kamu mesti baca rangsangan, teliti jawapan Anda, jumlah jawapan mesti menepati kehendak soalan dan jawablah mengikut peruntukan masa yang diberikan. Itu sangat penting. Mesti baca rangsangan, apa situasi dia bagi, teliti jawapan berpandukan apa kata tugas, kemudian kehendak soalan dan panduan markanya. Oke, so untuk secara umumnya, yang paling penting dalam semester 1, kamu mesti kenal pasti topik-topik kecil setiap soalan. Maksudnya ialah, kalau contoh dalam bab 2, pengurusan pertandingan, ada topik-topik yang lebih kecil di dalam situ, contohnya budget, contohnya peranan pengurus. Itu adalah topik-topik yang kecil yang perlu dikuasai. Dan ingat untuk menjawab soalan, tulis nomor soalan kamu, ikut urutan nomornya, dan 1 keping kertas ini untuk 1 nomor soalan. Maksudnya ialah jangan campur adukan 2 soalan, ada 2 soalan esei dalam 1 muka surat. Asingkan. Walaupun masih banyak ruang di sini, tapi terus guna halayan yang baru supaya kita jangan membingungkan pemeriksa menyebabkan kesilapan untuk key in markah kamu di dalam e-submission nanti. Oke, ini adalah peringatan-peringatan yang secara umum sahaja yang kamu boleh baca atau guru kamu boleh ingatkan kamu dari semasa ke semasa di dalam kelas PDP bersama Anda. Oke, dan semoga apa yang disampaikan hari ini akan menjadi satu panduan. Semulai hari ini Anda semua bolehlah menggunakan kaedah ini untuk melatih menjawab soalan yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah Anda.